Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membincangkan subtopik 6.2, itu campuran. Sekarang ni kita tengok objektif 6.2.2, iaitu menyelesaikan masalah untuk mengasingkan campuran melalui aktiviti berdasarkan perbezaan ciri bahan dengan kaedah fizikal. Okey. Jadi ini contohlah, ini merupakan contoh-contoh campuran. Dia tak bergabung secara kimia, hanya bergabung secara fizikal sahaja. Jadi yang pertama kita kena ingat, tidak balas kimia tidak berlaku dalam pembentukan campuran. Tidak berlaku tidak balas kimia. Jadi ini yang penting kita ingat. Yang kedua, sifat-sifat fizik komponen yang bergabung juga tidak berubah. Jadi maksudnya setiap komponen itu masih lagi mengekalkan sifatnya. Yang ketiga, oleh kerana itu komponen-komponen masih boleh diasingkan dengan menggunakan kaedah fizikal. Jadi yang pertama kita tengok kaedah dinamakan sebagai kaedah penurasan. Tujuan dia memisahkan campuran air dengan pasir. Jadi bila kita letakkan pasir dalam air, kita kacau dia ke apa ke, dia akan menghasilkan campuran sahaja. Maksudnya apa? Air masih lagi mengekalkan sifat-sifatnya, pasir masih lagi mengekalkan sifat-sifatnya. Jadi bila kita turaskan campuran ini, kalau lihat di sini, ini merupakan bika yang kita isi dengan campuran air dan pasir. Kemudian kita ada corong turas. Kemudian pada corong turas tadi kita letakkan kertas turas, dan kita pegang corong turas tadi menggunakan kaki retop, dan di bawah ni kita letakkan bika satu lagi. Dan bila kita lalukan campuran pasir dan air ini, maka pasir oleh kerana ianya bersifat hujan, maka dia tidak boleh melepasi penuras kita, itu kertas turas kita. Zarahnya besar, maka tak boleh lah. Jadi yang boleh lepas lalu adalah air. Maka kita dapat kumpulkan air di sini. Maksudnya di sini kita boleh asingkan air dengan pasir menggunakan kaedah fizikal. Okey. So kita ada kaedah yang kedua, kaedah dinamakan sebagai kaedah penyiringan. Tujuannya untuk memisahkan campuran minyak dengan air di sini. Minyak berada di bahagian atas kerana dia kurang kompak berbanding dengan air. Jadi kita gunakan ini radas dia. Ini merupakan corong pemisah. Ada bahagian buka tutupnya di sini. Kemudian kita ada kelalang kon, dan corong pemisah ini kita pegang dengan menggunakan kaki retop. Dan bila kita lalukan, sebenarnya kita boleh lalukan yang bergerak cumalah air saja, sebab minyak berada di bahagian atas. Maka kita boleh memisahkan air dan minyak menggunakan kaedah ini. Maksudnya kaedah dinamakan sebagai kaedah penyejatan. Tujuan dia mendapatkan garam daripada air laut. Maksudnya di sini garam dalam air laut dia hanya bercampur sahaja, dia larut dalam air, dan masih lagi mengekalkan ciri-ciri dia, sifat-sifat dia. Jadi tunjukkan di sini kita kumpulkan hasil turasan tadi, kemudian kita panaskan dalam mangkuk pijah atau mangkuk penyejak di sini. Ingat, mangkuk penyejak ini dipilih kerana dia akan menghasilkan satu larutan yang mempunyai permukaan yang luas. Jadi bila ini ditunjukkan sini, ini merupakan larutan garam yang telah pun kita turas tadi, dan kita panaskan sehinggalah berlakunya proses penyejatan. Di mana penyejatan ini adalah proses di mana air akan
daripada si cair berubah menjadi wap air. Dan apa yang tinggal dalam mangkuk penyejat ini adalah hablo garam. Okay. Jadi air tersejat masuk ke dalam kristal kita lah, dibawa oleh udara di sekeliling kita. Okey, kaedah seterusnya kita ada kaedah menggunakan magnet. Tujuan dia mendapatkan serbuk besi daripada campuran serbuk besi dan juga serbuk sulfur. Okay. Kalau kita campurkan ini, konsepnya mudah. Konsepnya tahu serbuk besi ini dia ada sifat kemagnetan dia. Maksud dia tertarik kepada magnet. Manakala serbuk sulfur pula dia bukan logam, maka dia tak tertarik kepada magnet. Jadi apa yang kita lakukan di sini, campuran ini kita ikatkan dengan magnet, maka magnet ini akan menarik serbuk besi. Jadi kita dengan mudah dapat pisahkan serbuk besi dengan serbuk sulfur hanya dengan menggunakan magnet tersebut. Maksudnya kaedah penapisan, tujuan dia mendapatkan tepung daripada campuran tepung dengan kacang. Jadi kita tapis saja menggunakan penapisan. Tapis kita getarkan penapis ini, maka yang keluar adalah serbuk-serbuk tepung. Jadi itu kita dapat asingkanlah tepung dengan kacang-kacang yang tetap berada dalam penapis ini. Maksudnya kaedah penyulingan tujuannya mendapatkan air yang tulen daripada air laut. Ini kaedahnya. Kalau dilihat di sini mengikut radasnya, kita ada pelindung Bunsen yang membekalkan tenaga haba, kita ada selalang berdasar bulat yang diletakkan dengan lautan garam yang dipegang menggunakan pelindung Bunsen, dan kita ada termometer untuk pastikan suhu adalah sentiasa tetap atau seragam. Kemudian kita ada alat dinamakan sebagai kondenser libik yang akan menjalankan proses penyejukan. Dan untuk kondenser libik ini, air masuk daripada bahagian bawah dan keluar pada bahagian atas. Ini sebenarnya untuk meningkatkan kadar kondensasi, kadar penyejukan tersebut. Dan dia juga dipegang menggunakan kaki letak. Dan di sini kita ada bikar untuk mengutip hasil sulingan kita lah. Jadi bila kita panaskan lautan garam ini, bila mencapai suhu 100 darjah Celsius, kita pastikan di dalam kelalang berdasar bulat ini suhunya hanya 100 darjah Celsius sahaja. Jadi bila mencapai suhu 100 darjah Celsius, air akan mula mendidih dan menghasilkan wap. Jadi wap air tersebut akan bergerak melalui kondenser libik ini dan akan melalui proses penyejukan, menyebabkan berlakunya proses kondensasi, dan akhir sekali wap air tersebut akan bertukar menjadi air semula dan akan kita kumpulkan dalam bikar di hujung ini. Maka di sini kita akan dapat kumpulkan air yang tulen yang tidak mengandungi garam. Jadi itu kaedah penyulingan untuk mendapatkan air tulen daripada air laut. Okey, seterusnya kita ada kaedah pengenapan. Tujuan dia mengasingkan lumpur dan juga air. Ini yang kita boleh lihat dibuat di loji-loji air di Malaysia, di mana air sungai contohnya, air sungai ini bercampur di antara lumpur dan air, maka dibiarkan dalam tempoh tertentu, maka akan berlakulah proses pengenapan, di mana lumpur-lumpur tersebut akan terenap ke bahagian bawah ini, dalam lumpur. Maka kita boleh kumpulkan, kita boleh kutip, ataupun kita boleh tarik dan menggunakan pump untuk mendapatkan air yang bersih ini. Seterusnya kaedah kromatografi mengasingkan pigmen-pigmen warna dalam dawat. Contohnya ini adalah kaedah kromatografi. Kita biarkan selama sehari dan kita akan dapat asingkan lah. Ini asalnya warna hitam katakan. Lalu selepas beberapa hari kita akan dapat lihat merupakan komponen magenta, ada komponen kuning, ada komponen sedikit hijau, ada komponen hitam yang lain, ada komponen biru dan sebagainya yang membentuk tumpukan ini. Jadi dia akan terpisah menjadi komponen pigmennya ini.
Okey, jadi penyelesaian masalah untuk mendapatkan garam daripada campuran pasir dengan garam. Jadi kita dibekalkan secawan campuran pasir dengan garam. Kemudian tambahkan air dan kacau sehingga semua garam itu terlarut dalam air. Yang pertama, untuk yang jelas kita asingkan cecair daripada pedal. Untuk mengasingkan cecair daripada pedal, kita gunakan kaedah penurasan. Jadi kita kuraskan campuran itu untuk mengasingkan larutan garam dengan pasir. Selepas selesai, setelah kita dapat larutan garam sahaja, pasir telah pun kita keluarkan melalui kaedah penurasan, kita lakukan pula kaedah penyujatan, di mana kita didihkan larutan air garam sehingga semua air bebas dalam bentuk wap, dan kita akan dapat kumpulkan garam. Garam diperolehi. Boleh tak kaedah ini untuk kita gunakan mengutip air? Jawapan dia boleh sebenarnya, kalau kita kumpulkan semua air yang terbebas dalam bentuk wap tadi. Kita boleh kumpulkan dengan kaedah. Maka kita akan dapat, kita lalukan wap air tadi melalui proses kondensasi untuk mendapatkan air yang tulen. Okey, sekarang ni uji diri kamu berdasarkan apa telah pun kita belajar dalam video bahagian pertama dan video bahagian kedua, subtopik 6.2 ini. Kita ada uji diri sedikit. Yang pertama, kaedah pengasingan yang manakah akan anda gunakan untuk aktiviti berikut? Padankan setiap aktiviti kepada satu kaedah yang sesuai. Jadi kita diberikanlah ini aktivitinya, ini kaedahnya. Jadi kamu boleh uji diri kamu dengan menentukan untuk kita padankan antara kolom A ini dengan kolom kaedah-kaedah ini. Kolom aktiviti dengan kolom kaedah ini, cubalah kamu lakukan. Jika kamu tak mampu, kamu mesti patah balik, tengok balik pada video ini dan juga video bahagian 1 untuk menambah lagi kefahaman kamu dan juga ingatan kamu yang penting dia. Jadi ini sebagai contoh jawapan dia. Air tulen daripada air laut kita dapat asingkan melalui kaedah penyulingan. Mendapatkan garam daripada air laut, kita gunakan kaedah penyujatan. Untuk mendapatkan serbuk besi daripada campuran serbuk besi dan habuk kayu, kita gunakan magnet. Untuk mendapatkan tepung daripada campuran tepung dan batu, penapisan. Untuk memisahkan pasir dan air, kita gunakan kaedah penurasan, dan untuk memisahkan minyak dan air, kita gunakan kaedah penyiringan. Yang kedua di sini, lengkapkan kata berikut untuk menunjukkan bagaimanakah garam diperolehi daripada air laut. Cubalah kamu isi dahulu sebelum diberikan jawapan kepada kamu. Isi dahulu. Kalau kamu tak mampu, maksudnya kamu perlu patah balik pada video-video kita sebelum ini dan kepada video ini sendiri. Jadi kita di sini apa? Campuran pasir dan air larutan garam melalui kaedah penurasan. Jadi kita dapat asingkan pasir dan larutan garam. Kemudian larutan garam asingkan gunakan apa? Kaedah penyujatan. Dan terakhir sekali kita akan mendapatkan garam tersebut. Jadi itu untuk bab ini ataupun subtopik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.